Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 21/2/2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 27 sehingga ayat 31. 27 31. Tamatlah juzuk yang ke-23. Ayat 24 tu, ayat 32 tu juzuk 24 dah. Jadi apakah tajuk perbincangan kita pada kali ini? Iaitu Allah Subhanahu wa taala buat bandingan. Al-Quran ini penuh dengan masal, bandingan, misal perbandingan untuk difikirkan oleh manusia. Di antara bandingan yang dibuat iaitulah kumpulan syirik. Dibuat bandingan dengan seorang hamba dimiliki oleh dua toke, dua bos. Berebut dua orang ni, apa akan jadi kepada hamba itu, mangsa. Kemudian Allah SWT juga menegaskan Nabi SAW akan mati, sebagaimana orang lain juga akan mati, dan kita semua akan berbicara di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat. Ayat 27 surah Az-Zumar. Bagi jemaah yang ada pimpinan Jawi, muka surat 1008. 1008. Ini Jawi punya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Allah. Balik semula kita kepada ayat 17.
Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai-bagai misal perbandingan dalam Quran ini. Apa tujuan? Apa matlamat? La'allahum yatazakkarun, supaya mereka mengambil peringatan dan pengajaran. Allah Ta'ala buat cerita, buat bandingan untuk kita berfikir. Jadi dalam Quran ini Allah Ta'ala buat bandingan, penjelasan segala perkara yang diperlukan oleh manusia, maka diberinya peringatan itu di dalam Al-Quran. Para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat yang lepas. Lamma zakarallahu ta'ala hadhil fawaid. Allah Ta'ala dah sebut banyak faedah-faedah yang berulang-ulang, yang sangat bernilai di dalam Al-Quran ini. Maka dijelaskan salah satu daripada faedah itu, iaitulah misal perbandingan. Walaqad darabna bermakna walaqad zakarna wa bayyana. Sesungguhnya kami telah menyebut, kami telah menyatakan bagi manusia dalam Quran ini kulla sinfin, setiap perkara mimma yahtajuna ilaih, daripada apa yang mereka perlukan, minal amsal, daripada contoh bandingan dan lain-lain, semua ada dalam Quran. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna fil kitabi min syai', kami tak tinggal satu pun dalam kitab ini kecuali ada huraiannya. Cuma kita kena ingatlah, ini Quran bukannya kitab detail satu-satu, kitab induk. Apa yang diperlukan oleh manusia ada dalam tu. Perinciannya diincikan, diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperjelaskan oleh para sahabat, tabi'in, oleh imam-imam mufassirin sampai zaman kita hari ini. Maknanya itu di antara Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 38, tak ada benda yang aku tinggal dalam Quran kecuali semuanya kita sebut belaka. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Isra ayat 89, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Jadi kami telah berikan kepada manusia dalam Quran ini macam-macam misal perbandingan, tapi manusia kufur, tak mau juga ambil pengajaran. Baik. Dalam Quran, bila dia sebut satu-satu benda, maka Allah Ta'ala sebut sebab. Ini dia panggil menyatakan sebab. Apakah sebab dibuat misal perbandingan itu untuk apa? La'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan supaya mereka mengambil peringatan dan pengajaran. Itu tujuan. Bukan kata buat masal ni suka-suka ya. Seronok-seronok ya. La, dia ada tujuan, ada matlamat dan ada hikmah di sebalik perkara yang tersebut. Maka Allah kata apa? La'allahum yatazakkarunal haq. Semoga mereka dapat mengingati yang benar. Fayatta'izuna. Mereka mengambil pengajaran. Wa yanzajiruna amma hum fi min dalal. Dan mereka juga meninggalkan kesesatan yang mereka berpegang dengannya. Itu matlamat Al-Quran. Tapi yang tak buka minda, yang sempit dada tu, macam mana? Dada dia tak terbuka. Dia buka untuk maksiat, tapi dia tak buka untuk berfikir. Kita kata rugi. Baik,
kita tengok kepada ayat 28. Qur'anan Arabiyya. Ini sifat Quran. Tanda sifat Quran yang pertama, iaitu Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyya, bahasa Arab. Dalam surah Yusuf ayat 2, Allah kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Quran bahasa Arab. Jadi itu satu sifat. Sifat Quran dia bahasa Arab. Sehingga kan para ulama tafsir kata semua dalam Quran ini bahasa Arab. Kecuali sebutan-sebutan nama-nama tu ajam, tidak Arab. Ramai nama Nabi tidak Arab. Itu maknanya dia sebut. Tapi kalau nak kata Quran sebiji tu Arabi. Yang ada nama-nama mari daripada bahasa-bahasa lain itu dia panggil sebutan. Tidak jadi masalah itu. Baik, sifat yang kedua, ghaira zi iwajin, yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong. Kita bahasa kita mudah, Quran semuanya berfakta, ghaira zi iwajin, tidak ada auta. Ini terjemahan simple bahasa kita. Quran semuanya berfakta, tidak ada dalam Quran yang auta tidak ada. Apa tujuan? Ini sekali lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Maknanya lam yaj'al lahu 'iwaja. Quran ini tidak ada yang menyeleweng, yang menyimpang, yang tidak betul, tidak ada. Apa ketujuan Al-Quran itu? Sekali lagi Allah Ta'ala sebut la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Tujuan aku mai Quran ini supaya apa? Supaya kamu hai manusia bertakwa kepada Allah, supaya kamu takut kepada Allah. Jangan duduk mai kona sana kona sini, tidak, supaya mereka bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Ai ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Quran itu dengan bahasa Arab. Kenapa? Sebab waktu turun Quran, yang duduk keliling Nabi ni siapa dia? Kumpulan bahasa Arab, ahli-ahli sastra Arab, ahli-ahli fusaha, bulagha, orang hebat-hebat dari sudut bahasa. Bukan orang biasa-biasa. Jadi mereka ni bila turun ayat Quran bahasa Arab, berfakta, tidak ada maklumat yang tidak faham, liyafhamahun nasu wa ya'malu bihi, supaya mereka faham, mereka beramal, dan mereka bertakwa, takut kepada kemurkaan Allah dan takut pada azab Allah, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan cara mengikut arahan dan menjauhi larangan. Itu apa ni? Azab. Allahu Akbar. Baiklah, kita pun tahu dah Al-Quran ni dalam surah Ad-Dukhan ayat 58 Allah kata fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatadhakkarun. Jadi kami permudahkan turun Al-Quran dengan bahasamu. Bila bahasa Nabi, bahasa Quraisy, dipahami oleh Abu Jahal, dipahami oleh Abu Lahab, dipahami oleh Abu Talib, dipahami oleh geng-geng segala ketua-ketua Quraisy. Tapi malangnya dibuat-buat tak faham, lawan tetap lawan, sehinggalah mereka mati tertawan. Nak kata apa? Baik, kita pindah kepada ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah memberi suatu misal perbandingan.
Ini bandingan analogi tentang orang syirik. Macam mana bentuk syirik itu macam mana? Seorang abdi laki-laki, seorang hamba laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang kongsi, rakan kongsi, bos-bos, partner-partner, ataupun dia panggil bos director. Bos director dia tu yang bertentangan tabiat dan kemahuannya. Bos ni kata macam ni, dia ni kata macam ni. Hambanya macam mana? Apa-apa akan jadi. Saran warajulan salaman lirajulin, dan seorang hamba abdi lagi laki-laki yang lain pula, hamba itu dia hanya dimiliki oleh seorang saja. Ni hamba juga, tapi bos dia satu je, toke dia seorang. Hal yastawiyani masala, adakah kedua-dua hamba abdi itu sama keadaannya? Sudah tentu tidak. Mana boleh sama? Hak ni pening, yang ni stabil. Tengok nota di bawah, panjang nota kita ni. Nota 1541. Misal perbandingan ini menggambarkan keadaan orang-orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan, dan orang-orang mukmin yang menyembah Allah yang Maha Esa sahaja. Orang-orang musyrik akan tetap berada dalam keadaan resah, gelisah dan serba salah, kerana tak tahu kepada Tuhan mana satu di antara Tuhan-Tuhan yang banyak itu hendak ditujukan pujaan mereka dan hendak meminta pertolongan. Hak mana satu ni nak pakai ni? Nak minta Tuhan kayu ke Tuhan batu? Nak minta Tuhan yang ada tangan ke yang ada macam-macam. Pening. Mereka juga tidak mengetahui apa perkara-perkara yang disukai dan tak suka. Tuhan ni suka apa? Tuhan ni suka apa? Kita dengan bos kita apa pening kepala tak? Bos ni suka makan ni, bos ni suka buah, yang ni tak mau cakap, suka buat kerja, yang ni suka makan. Sudah. Sebaliknya, orang-orang mukmin yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla akan tetap berada dalam keadaan yang tenang, tenteram, aman, damai, kerana mereka sedia mengetahui apa yang diredai Allah lalu mengerjakannya, dan apa yang dibenci serta dimurkai oleh Allah lalu mereka menjauhinya. Sepatutnya begitulah kita orang mukmin ni. Jangan pula Allah nak suruh ni kita buat yang ni, Nabi suruh pergi kanan kita pergi kiri, jangan. Jadi kita nak jelas. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala buat analogi bandingan yang cukup simple, yang cukup mudah. Apa tak mudahnya? Yang ni hamba dimiliki oleh seorang. Tentulah senang dia nak buat kerja. Satu arahan, satu keputusan. Yang ni banyak bos. Awak pergi ambil ni. Belum sempat pergi, bos lain pula, you buat ni. Sudah. Mari orang lain pula, mu jangan pergi mana-mana. Macam mana? Apa keputusan nak buat? Jawabnya, bengonglah kawan tu. Itu bandingan yang mudah. Allah kata, hal yastawiyan, adakah sama keadaan orang yang duduk seorang dimiliki oleh seorang dengan dimiliki oleh banyak? Sudah tentu tidak sama. Allahu Akbar. Kalla la yastawiyan. Demikianlah tuan-tuan tanda, demikianlah keadaannya tidak sama orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan dengan muwahhid ahlu tauhid yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa sahaja. Tak akan sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Syukurkan penjelasan yang bukan tidak diakui kebenarnya oleh orang-orang musyrik. Bal aktsaruhum la ya'lamun.
Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui akan hakikat tauhid ini. Jadi alhamdulillah. Lamma batala al-qaul, setelah batilnya perkataan yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, maka sabit, jelas, zahir yang benarnya iaitulah Allah Azza wa Jalla yang esa saja. Maka kita kata alhamdulillah, setelah kita mendapat keterangan penjelasan yang sangat nyata, walaupun ramai di kalangan manusia lain yang tak nyata bagi mereka. Jadi puak-puak kafir tak nyata, kita orang beriman yang nyata pun. Di antara orang beriman pula ni tuan-tuan dan puan-puan, ingat baik cara kita beristidlal pula. Ada yang semata-mata ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau tambah-tambah. Ada orang yang pula yang pandai-pandai, kona sana kona sini, tambah itu tambah ini, ia menyebabkan agama itu dirempuh masuk oleh pelbagai jenis, pelbagai perkara. Jadi kita kena hati-hatilah kan, kita semak balik apa yang telah kita belajar, kita cek balik apa yang kita dapati dari sudut maklumat, supaya kita tidak terjebak, terperangkap dengan mainan-mainan syaitan untuk merusakkan kita. Baik, para jemaah sekalian, ayat 30 kita masuk kepada episod lain pula, iaitulah episod tentang semua kita akan mati. Semua kita akan mati dan kita akan bertemu kembali di hadapan Allah dengan semua perkara yang kita lakukan ini. Allahu Akbar. Ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati. Jadi waktu turun ayat ni belum mati lagi, sebab tu ayat boleh diturunkan, belum wafat lagi. Wa innahum mayitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Apa cerita ayat ini? Tuan-tuan tengok. Setelah puak kafir kekal dengan kekufurannya, kerah kepala tak mau terima kenyataan, sombong tak mau tunduk pada kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Aku mati, kamu juga akan mati. Ada berhenti setakat itu? Tidak. Jangan main-main. Maka dalam ayat ini Allah kata, innaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sairun ilal maut la mahala. Mu ya Muhammad, mu akan mati, mesti mati. Dan semua penentang-penentang kamu, penyokong-penyokong kamu, mu'minuhum wa kafiruhum, sayamutuna kadzalik, mereka akan mati juga seperti kamu mati. Ada 3 ayat tentang Nabi wafat. Tanda ni pelajar. 3 ayat yang menyebut tentang Nabi wafat. Ayat yang pertama Ali Imran. Saya bagi nombor ayat lah, nanti para pelajar boleh tadabbur cari ayat. Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabrihi rasul. Muhammad ni seorang rasul dan sudah berlalu rasul-rasul, berapa ramai rasul sudah ada. Sekarang ni orang duk tanya tentang hadis 124,000 orang Nabi tu. Ana apa sebut hadis ni juga, tapi ulama hadis kata itu je riwayat yang ada. Sahih ke tak sahih, itu je yang ada. Kita pun sebutlah. Sebab dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah mengatakan al-mazkur itu. Tapi kalau kita nak cek semua tentang kesahihan hadis, memanglah ada pertikaian di situ. Baik. Yang pentingnya mu mati sebagaimana orang lain sudah mati. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 15, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Selepas daripada ni mu juga akan mati. Dalam ayat Al-Anbiya yang tadi surah Al-Mu'minun ayat 15 16,
dalam surah Al-Anbiya ayat 34-35, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma ja'alna li basharin, kami tak jadikan manusia belum padamu kekal. La, semua sudah mati. Afa imitta fahumul khalidun, adakah kalau mati mereka kekal? Tak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa akan mati. Jadi ayat ini 3 tentang kematian. Nabi kita sallallahu sudah wafat, cuma dia hidup di alam barzakh. Macam mana hidup alam barzakh? Tunggu dalam fawaid nanti kita akan bincang sedikit tentang kehidupan para anbiya, para syuhada di alam barzakh. Ayat terakhir dalam siri kita ni, ayat 31. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu semua, dengar ni, kamu semua, Abu Jahal ke Abu Lahab ke Abu, pada hari kiamat akan bertengkar berhujah di hadapan Tuhan kamu. Jadi ayat ni macam amaran keras. Mu berasa kamu betul, berasa kamu hebat, tak apalah. Kita akan bertemu balik di akhirat esok. Kita akan berbantah di hadapan Allah siapa yang benar. Dan mu tak ada atas dunia tak mau. Nak kata apa? Innakum takhtasimuna yawmal qiyamati 'indallah fima kuntum takhtalifuna fihi fid dunya. Mau kita balah atas dunia ni, kita akan berhujah balik depan Allah ketika itu Allah putuskan yang ni betul, yang ni salah. Atas dunia ni tak boleh buat apa. Masing-masing kerah kepala, tak mau kata dengan kata. Surah Al-Baqarah ayat 113. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Dalam surah As-Sajdah ayat 25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat dalam perkara yang mereka perselisihan. Kita duk balah atas dunia ni, siapa betul, siapa salah, siapa sunnah, siapa tak sunnah, tunggulah di akhirat. Atas dunia ni masing-masing berkerah lengan, bukan sekat kerah lengan, kerah akta, keras macam-macam. Mentang-mentanglah kita boleh menguasai pemerintah, kita guna akta macam-macam untuk nak menyekat orang. Tak apa, kita akan jumpa di akhirat. Baik. Wa an Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dia dengar ayah dia, Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma qala. Zubair berkata, lamma nazalat hazihi surah, bila turun surah ini, turun ayat inilah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dengar ni para jemaah, bila turun ayat ni, mu akan mati, mereka semua akan mati, kamu ada hari kiamat esok akan bertemu balik untuk berhadapan, berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Qala Zubair, ay Rasulullah, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya min khawasiz dzunub. Rasulullah, adakah Allah Ta'ala akan ulang balik, tayang balik apa-apa dosa-dosa yang telah kita buat atas dunia dulu untuk dibicarakan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, la yukarraranna alaikum, akan diulang balik, ditayang semula, orang panggil buka semula fail lama, hatta yuadda ila kulli dhi haqqin haqqahu,
sehinggalah setiap hak itu diberi kepada orang yang berhak. Mu dulu tuduh aku atas dunia macam-macam tanpa pembelaan. Di akhirat esok kita dakwa balik depan Allah, dia ni lah dulu tuduh saya macam-macam ya Rabbi. Dia buat senarai saya masuk dalam kumpulan ajaran sesat. Dia pangkah kita punya poster dan bagai-bagai lagi. Kita akan jumpa balik di akhirat esok, kita akan dakwa orang-orang ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila dengar bahawa Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam akan dibongkar balik, faqala Zubair kata wallahi innal amra la syadid. Zubair kata, ya Allah, demi Allah urusan di akhirat sangat berat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Karena itulah para jemaah sekalian, sepatutnya kalau kita ada kes atas dunia, kita selesaikan di sini. Selesai di atas dunia ni, jangan tunggu di akhirat. Tapi apa boleh buat, orang kerah kepala, orang tak mau tunduk, orang panggil nak guna juga apa yang dia ada, silalah. Di akhirat esok kita jumpa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi perjumpaan bukan biasa. Kita bukan jumpa di mahkamah tinggi, bukan jumpa di mahkamah persekutuan, tapi kita jumpa di mahkamah Tuhan, mahkamah Allah yang Maha Adil. Sabarlah para pencinta sunnah, sabarlah para pejuang Islam yang nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan-tuduhan ini tidak akan berlalu begitu saja. Kita akan bertemu di hadapan Allah. Baik, tamatlah kita huraian ayat yang ringkas. Kita pergi kepada Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiahnya. Yang pertama, walaqad darabna linnas fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Kami dah jadikan bagi manusia itu beberapa misal perbandingan dalam Quran. Kata di para ulama, khussat amsalul Quran bizikri. Allah Ta'ala sebut beberapa bandingan supaya kita kaji dalam Quran ini. Ini termasuk dalam min mazayal Quran, termasuk dalam salah satu daripada ciri keistimewaan Al-Quran. Ciri keistimewaan, dia ada misal perbandingan. Untuk apa? Li'ajli lafti basairihim, untuk nak menarik perhatian manusia supaya tadabbur Quran. Ana terlupa tadi bawa sebuah buku yang saya dah ada, nama dia Amsalul Quran. Tak bersama mana kitab, menarik. Jadi para asatizah yang banyak mengkaji Quran, mungkin dia ada buku ni. Kalau belum ada, boleh cari Amsalul Quran. Cantik, kecil ya kitab, tapi perbahasa dia menarik. Maknanya contoh-contoh yang dibuat dalam Amsal Quran ini supaya kita tadabbur, kita kaji dari sudut i'jazul Quran. Quran tu mukjizat. Kita kaji dari sudut balaghah, bandingan-bandingan yang tersebut. Sebab puak-puak Arab dulu, bulagha al-Arab, ahli-ahli bahasa Arab dulu berebut-rebut untuk nak mengeluarkan masal dan bandingan-bandingannya yang cukup menarik. Tapi dia tak, oleh kan dia kafir, begitu lah jadinya. Kan? Baik, dalam ayat ini juga, annahu yanbaghi lil muallim ghairah. Sepatutnya guru-guru, para pendakwah, para asatizah, an yukthira lahu min darbil amsal. Kita kena banyak buat analogi bandingan. Untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang apa yang kita nak sampaikan. Li'anna hadha huwa uslubul Quran. Kerana uslub Quran suka buat bandingan. Kan dia buat banding. Hari ni bandingan dua orang hamba. Banyak lagi bandingan lain yang dalam Quran yang boleh kita baca. Kemudian di akhir ayat Allah kata la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka ingat, mereka sedar, mereka khabar, fihi isbatul ilal wal hikam. Ayat ini menunjukkan perbuatan Allah ataupun apa yang Allah Ta'ala lakukan itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, dan ada sebabnya
yang sangat besar. Tak ada. Ni puak-puak Jahmiyah dengan yang mengatakan Allah Ta'ala buat ni semata-mata masyiah. Dia tak tahu apa. Pening puak-puak ni. Tulis kumpulan Jahmiyah. Dia kata Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan kuasa dia gitu ya. Tapi hikmah tak ada. Lah, kita Ahlus Sunnah mengatakan bahawa apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala lakukan itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Tidak ada perkara yang abas ataupun yang sia-sia, tidak ada. Jangan main-main kita. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya ayat 28, sana'un 'alal Qur'an min haitsu innahu kalam. Allah Ta'ala puji Al-Quran sebab apa? Dia punya bahasa dia bahasa yang cukup fasih. Bahasa yang cukup fasih. Li'anna al-lughat al-arabiyyah afsahu lughatil bashar. Bahasa Arab ni bahasa yang paling fasih di kalangan manusia. Kita katalah orang putih dia kata bahasa dia, biar. Kita kira bahasa kita orang Arab. Kita Islam ni. Yang kedua, ini satu pandangan dia kata yustadallu bihi ala annahu la yujadu fil Quran lafzun a'jami. Tidak ada dalam Quran lafaz bahasa ajam. Lianna Allah Ta'ala wasafa al-Quran kullahu bi annahu arabi, Qur'anan arabiyya. Wa hadha yaqtadi, ini menunjukkan bahawa tidak ada dalam Quran itu daripada lughah ajam, tidak ada. Dan itulah realiti yang berlaku dalam Al-Quran, tidak ada lafaz a'jami. Tapi ada a'lam, nama-nama orang, nama-nama tempat itu tidak jadi masalah. Macam kita sekarang ni kan, kita dalam solat kita kena berdoa dengan bahasa Arab, betul? Tapi doa saya nak beli kereta Toyota. Allah marzuqni sayyarata, kena buat alif lam ke? Al-Toyota, supaya bunyi Arab. Lah. Terus je. Allah marzuqni sayyarata Nissan, Mercedes. Nama tu nama ajam, tapi bila kita duduk dalam doa tu dia kira masih lagi dalam skop bahasa Arab. Jadi wallahu alam, perbincangan ini panjang. Boleh je kita perbahas, tapi cukup setakat itu dulu. Kemudian Qur'anan Arabiyya, sebahagian ulama kata dilalatun ala syarafil lughatil arabiyyah wa izamiha. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita apa dia? Agungnya, besarnya kedudukan, mulianya kedudukan bahasa Arab. Mulianya bahasa Arab, jangan duk mudah-mudah kita. Mulianya bahasa Arab, jangan kita rasa main-main gitu, jangan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah kata ghaira zi iwajin, Qur'anan Arabiyan ghaira zi iwajin. Apa makna? Tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong. Ai laisa fihi khalalun wala naqsun biwajhin minal wujuh. Dalam Quran ini langsung tidak ada lafaz dia ke yang tak betul, dari sudut grammar, dari sudut nahwu yang tak fasih, ataupun dari sudut fakta yang berauta tidak berfakta. Tidak ada. Allah Ta'ala sebut dah tadi kan, dalam surah Al-Kahfi kita baca tadi, walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada sama sekali. Jadi manakah para pelajar sekalian, kita kena ingatlah bahawa Al-Quran itu tidak ada maklumat yang salah. Ayat ini juga sana'un 'alal Quran. Allah Ta'ala puji Al-Quran dengan bikulli ma'ani. Orang panggil semua sudut Al-Quran itu terpuji.
Setelah Allah Ta'ala puji dari sudut lafaz dianya, balaghah dianya, kefasihan dia juga, kan? Allah Ta'ala puji juga bahawa Allah Ta'ala guna dengan lafaz iwaja. Mana iwaja dia kata nakiratun fi siyaqin ma huwa bima'na nafi, maka dia jadi umum. Lafaz nakirah tu dia tak kata al-iwaj, dia kata iwaja. Menunjukkan bahawa langsung, itu kalau kita nak cakap, dia kata langsung, tidak ada sebarang jenis penyelewengan, tidak ada jenis sebarang jenis fakta, tidak ada sebarang jenis perkara yang tidak kemas dalam Quran itu. Ghairi dhi iwajin. Itu kenapa dia guna lafaz nakirah, dia tak guna lafaz apa? Tak guna lafaz ma'rifah. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Kemudian pada hari kiamat kamu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tazkir, memperingatkan kita semua bahawa semua kita akan mati. Fa innal mauta, kerana mati itulah akhir peringatan kepada orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang terpengaruh dengan dunia, orang yang tak fikir. Bila mati, mati dah aku, tak sempat. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi peringatan awal, innaka mayyitun, kamu semua akan mati. Para jemaah sekalian, tadi kita baca beberapa ayat, kullu nafsin za'iqatul maut dan lain-lain, bahawa kita semua ni, orang mukmin, orang kafir, semua yakin akan mati. Betul tak? Tak yakin mana ayah dia mati, mak dia mati, tok nenek dia mati, takkan tak yakin. Tetapi yang mereka tak percaya, bangkit semula. Itu puak kafir. Kita orang beriman percaya dengan dengan bangkit semula. Tetapi kekuatan jiwa untuk membuat persiapan itu berbeza-beza. Ada orang masya-Allah dia buat persiapan yang cukup rapi, kan? Cukup persiap kalau mati sekarang pun tak apa dah. Ada orang macam kita ni, kata bahasa orang sekarang tadi panggil on off, macam lampu jalan yang jalan rusak tu, lap. Waktu lap tu cerah, mari ingat kau mati. Waktu balik ikut jumpa dunia, lara balik, na'udzubillah. Ingat baik. Baik, satu perbincangan yang agak menarik dan saya nak para jemaah tolong beri perhatian. Tolong beri perhatian kepada isu ni. Isu mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati, mereka juga akan mati. Timbul lagi soalan dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Allah kata apa? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Kamu jangan kata orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Tapi kamu tak tahu macam mana mereka hidup. Ayat Al-Baqarah 154. Maka ayat ini zahirnya nampak bahawa syuhada, orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati. Kenapa pula Nabi kita mati? Adakah syuhada? Wa qad qala fil ayahuna liman huwa afdal. Nabi kita sallallahu lebih tinggi darjat daripada orang mati syahid. Tapi innaka mayyitun, engkau mati. Bagaimana kita nak faham? Macam ayat ini bercanggah. Nabi mati, Nabi wafat, syuhada tak mati. Kaif? Jangan mudah panik. Kena banyak buka minda. Al-jawab, anna syuhada yamutunal mautatad dunyawiyah. Orang mati syahid ni mati. Hakikat dia mati.
Karena itulah bila dia mati, harta pusaka dia boleh harta-harta peninggalan dia boleh dipusakai. Isteri dia sudah menjadi janda, boleh pula sahabat lain tu lu ambil. Tidak menjadi masalah. Kalau dia tak mati, harta dia tak boleh bagi. Bini dia tak jadi janda, tak boleh kahwin lain. Jadi macam mana? Wa hazihil mautah. Kan? Ini kematian yang Allah Ta'ala cerita tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, annahu yamutuha sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita akan mati. Mana mati atas dunia ni. Tapi kehidupan yang kata syuhada tu hidup, dia panggil hidup di alam barzakh. Bukan hidup di alam biasa. Hidup di alam barzakh bukan hidup di alam kita lagi lah. Coba kerana tu bila mati syahid, orang panggil mati syahid. Sayyidina Hamzah mati, ya mati syahid. Sebab mati syahid, mati dalam peperangan. Jasadnya dikebumikan di bumi, tapi ruh dia duduk di mana? Tengok ni. Dia kata fi hawasil tuyuri khudur, duduk dalam burung hijau yang duduk terbang di bawah aras. Allahu Akbar. Besarnya. Allah Ta'ala kata walakin la tash'urun, kamu tak tahu macam mana mereka hidup. Macam mana mereka hidup. Sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Apabila kamu datang ziarah aku, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita menyampaikan salam pada Nabi dari sini, malaikat akan bawa salam kita. Fil hadis annahu yaruddu bihas salam, setiap orang bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hayat hidup Nabi itu dia panggil hidup alam barzakh. Bukan hidup zaman kita hari ni, bukan hidup macam biasa kena hantar makanan, kena hantar minuman, tidak. Nabi kita hidup di alam barzakh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, nabi lain pun, aku tengok Musa duduk solat. Itu hidup di alam barzakh. Pasal itulah kita kata yang apa ni, walakin la tash'urun, kamu tidak tahu bagaimana cara mereka hidup. Itulah timbul soalan, Nabi kita mari semula cara yaqazah lah, Nabi keluar dari kubur holo tangan ijazahkan apa ni, selawat lah, macam-macam cerita. Kita mengatakan cerita-cerita itu memang sukarlah untuk dibuktikan kebenarannya, kecuali orang-orang yang menghadapinya. Wallahu alam. Kalau setakat nak dakwa Nabi mari solat di pondok Amba ni, tak salah. Itu cerita budak-budak, kita tak boleh ambil kira sangat. Sebab Nabi SAW hidup di alam barzakh, para syuhada hidup di alam barzakh, para anbiya hidup di alam barzakh. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya, bumi ulat apa ni tidak akan sentuh jasad para nabi. Jasad nabi tidak disentuh. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir Allah kata apa? Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Allahu akbar. Kamu dan kita semua akan bertemu di hadapan Allah, dan di sanalah akan berlakunya perbicaraan yang terakhir. Siapa salah siapa benar kita akan tahu di sana. Atas dunia ni kalau kita rasa kita betul, kita pertahankan hujah kita, kan? Walaupun kita dihina, walaupun kita diperli, kita dimaki, kita disekat, kita diancam macam-macam, kita kata teruskan perjuangan. Kita yakin kita akan dapat pembelaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau betul dah ajaran dia tak ajaran sesat, kan? Semua ulama dalam dunia ni kata sesat, dia nak mempertahankan lagi kesesatan kita kata itu bukan lagi membela hujah, itu berkerah kepala nama dia. Jadi kita nak ikhtisam. Kenapa Tuhan sebut takhtasimun? Qila huwa kinayatun anil hukmi. Maknanya kita akan jumpa hukuman di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita duk kelahi atas dunia ni tak nak putuskan. Nak putus apa? Kalau kita kata orang ni betul, yang ni salah, hari kematian menunjukkan hari benar ke salah. Dua-dua pihak tu waktu mati ramai belaka anak murid. Cuma aliran berbeza lah. Hak ni pengikut dia mari solat jenazah yang ni. Mati pula dia tunjuk pula, oi, senyum je mayat. Tidak kata hak ajaran salah ni, mayat dia ketum masa hitam yang muka. Tak ada. Sebab benda tu benda rahsia. Benda ni benda Allah Ta'ala yang putuskan. Jadi kita, kalau kita yakin
dengan perjuangan kita, ajaran yang kita bawa ni ikut Quran, ikut sunnah Nabi SAW, ikut ulama para salafus salih dan ulama yang mutaakhir ini, kita teruskanlah perjuangan, kita sabarlah di atas penentangan. Kita akan jumpa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu orang yang nak buat tuduhan pun berhati-hati tuan-tuan. Berat tuduhan tu. Kadang-kadang tuduhan yang dilemparkan itu bukan kecil. Bila orang ni kata dia ni berpahaman sekian, aliran pahaman ni bagi mereka aliran yang mengatakan Tuhan tu sama dengan makhluk, itu kafir. Aliran yang mengatakan Tuhan tu begini-begini, mana serupa dengan makhluk lah. Itu perbuatan yang, maknanya kita create satu tuduhan, kamu di bawah tuduhan tu ada beberapa pakej kesesatan yang dilemparkan, maka besarlah tuduhan yang kamu buat ke atas orang yang kamu tak suka. Hati-hati para jemaah, jangan terperangkap dengan permainan-permainan ini, mana ia permainan syaitan. Semua kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Inda rabbikum takhtasimun, kita berbalah di depan Allah bukan satu benda yang kecil. Jadi berhati-hati, berwaspada, dan benci kepada orang jangan melampau sangat, kasih pada orang pun jangan melampau. Kita kasih dengan ilmu, kita benci juga dengan ilmu, bukan dengan emosi, dengan perasaan. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, juzuk yang ke-24, bermula ayat yang ke-32. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.